Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baiklah, hari ini kita sambung PDPR kita ya. Untuk sains ni, cikgu akan ajar dulu bab 11 yang kita tidak habis belajar tahun lepas. Tapi kita akan tengok terus kepada 11.2 ya. 11.1 ni kita sudah tengok masa tahun lepas. So, hari ini kita akan tengok 11.2, graf gerakan linear. Okey, graf gerakan linear ni ada dua jenis graf. Yang pertama graf sesaran melawan masa dan yang kedua adalah graf halaju melawan masa. Okey, nanti kita tengok ya. Okey, so ni semua cikgu skip sebab kita sudah belajar. So, kita tengok ini. Okey, graf gerakan linear. Graf gerakan linear ni, dalam graf gerakan linear ni kita akan mentafsir jenis graf dari graf gerakan linear untuk menentukan jarak, sesaran, halaju purata dan juga pecutan. Okey. Okey, ini semua adalah rumusan. Okey, ini semua graf ni adalah rumusan untuk graf halaju melawan masa. So, maksudnya kalau graf halaju melawan masa, kalau garis lurus macam ni, itu maksudnya halaju seragam. Dan kecerunannya adalah sifar. Kenapa kecerunannya sifar? Sebab dia lurus kan, so tiada kecerunan, so pecutannya pun sifar. Okey, ini semua kamu akan faham selepas cikgu ajar nanti. So ini nanti baru kamu tengok ya. Okey, kita tengok yang ini dulu. Cikgu ajar yang ini dulu. Okey, ini adalah jenis graf yang pertama, iaitu graf sesaran melawan masa. Okey, sesaran melawan masa. Okey, so yang dipaksi Y ini adalah sesaran, yang dipaksi X adalah masa. Okey, kecerunan graf sesaran melawan masa ni sama dengan halaju. Apa maksudnya? Kecerunan graf. Okey, kecerunan graf. Sudah belajar kan macam mana mau cari kecerunan graf? Masih ingat macam mana mau cari kecerunan graf? Okey, kecerunan sama dengan jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk. Okey, yang ini kita sudah belajar masa matematik menengah rendah ya. Okey, contohnya cikgu ambil bahagian yang ini. Yang ini ni. Okey, cuba tengok graf ini. Kalau kita mau cari kecerunannya, jarak mencancang. Okey, ini jarak mencancang. Tahu kan jarak mencancang? Jarak tegak. Okey, jarak mencancang. Berapa ni? Daripada bawah sini sampai atas sini 50. So, jarak mencancangnya adalah 50. Okey. Bahagi dengan jarak mengufuk. Jarak mengufuk kosong, ini bawah. Jarak mengufuk 0 sampai 2. Jadi maksudnya 2 lah. Jadi 50 bahagi 2, kita akan dapat 25. 25 apa? Meter. Tu di atas kan? Alah, sorry ya, susah cikgu tulis. Meter, tiada pen cikgu. Meter per saat. Okey? Meter per saat. Okey? So, 25 meter per saat ini adalah halaju. Okey, faham kan? Okey, kecerunan graf ini bersamaan dengan halaju. Okey, sudah cikgu bagi contoh kan? Okey. Jadi, kamu tengok sini. OA, daripada OA ini kecerunan adalah positif. Kecerunan adalah positif dan seragam. Ni 25 kan kecerunannya. So, positif dan seragam. Okey, dan halajunya adalah seragam. Budak itu bergerak 50 meter dari titik permulaan dengan halaju yang seragam. Okey, cuba tengok AB. Kalau kamu tengok AB ni, daripada minit yang kedua sampai minit yang ke-8, dia pada kedudukan yang sama kan? Dia pada 50 meter je. Okey, dia naik daripada 0 sampai 50 meter. Kemudian dia stay 50 meter sampai 8 saat. Okey. Stay 50 meter ni daripada A ke B ni maksudnya dia tidak bergerak lah. Jadi kecerunannya adalah sifar. Halajunya pun sifar. Boleh ya? Okey, kemudian BC. Okey, BC ni dia bergerak 50 meter lagi. Daripada 50 sampai ke 100. Okey, ini kecerunannya positif. Sebab dia naik atas kan. Dan seragam. Okey, daripada C ke D pula. C ke D. Okey, C ke D. Kecerunannya adalah negatif. Kenapa negatif? Sebab
Dia bergerak pada arah yang bertentangan. Tadi dia naik atas, positif kan? Sekarang dia turun bawah. Jadi kecerunannya negatif. Jadi halajunya pun negatif. Okey? Okey. Yang ini faham kan? Kecerunan graf sesaran melawan masa ni inilah. Maksudnya graf sesaran melawan masa ni graf inilah sama dengan halaju. Okey, sudah cikgu bagi contoh ini kan. Okey, sekarang kita tengok di sini pula. Berapa halajunya kalau daripada C ke D? Okey, C ke D. Okey. Daripada C ke D, halaju sama dengan sesaran bahagi masa kan? Okey. Sesarannya ini kan? Ini jarak mencancang. Halaju tu sama dengan kecerunan graf. Okey? Jadi ini dia punya dia punya jarak mencancang 100 lah. 100. Okey? Per dengan ini. Jarak mengufuk. Jarak mengufuknya berapa? 16. Okey? 16 tolak dengan 12. 16 tolak dengan 12. Berapa ni? Daripada 16 tolak 12. 4 saat. Kan? 16 tolak 12, 4. Okey. Yang ini jaraknya ni berapa? Di sini kosong kan? Kosong pergi 100. Kosong tolak 100. Kosong tolak 100. Jadi, kamu akan dapat berapa ni? 100 bahagi 4. 100 bahagi 4 akan dapat 25. Kan? 25. 25. Positif kan negatif? Kita akan dapat negatif. Sebab dia turun ke bawah. Kan? Sebab dia turun ke bawah. Kan? Okey. Okey, ini pula graf halaju melawan masa. Halaju melawan masa. Okey, luas graf ni, luas di bawah ini adalah sesaran. Okey. Halaju luasnya adalah sesaran dan kecerunannya adalah pecutan. Okey. Kenapa kecerunannya adalah pecutan? Okey, sini cikgu tunjuk. Okey. Daripada O ke A kita tengok ya. O ke A, kalau kita mau cari kecerunannya macam mana? Kecerunan sama dengan ini jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk. Okey? Kamu kena faham ni ya. Jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Okey, itu dia punya kecerunan. Macam mana tahu ni? Ini kita sudah belajar dalam matematik ya. Okey, jarak mencancangnya berapa? Daripada bawah pergi atas. 8 kan? So 8 bahagi dengan jarak mengufuk 5 tolak kosong 5. So 8 per 5. 8 per 5 ini adalah pecutan. Kenapa pecutan? Sebab 8 ini adalah halaju. Yang 5 ni adalah masa. Halaju bahagi masa adalah pecutan. Okey, yang penting kamu ingatlah kecerunannya tu adalah pecutan. Okey, kalau luas pula, luas di bawah graf ni adalah sesaran. Macam mana mau cari luas? Cuba tengok ni yang sudah cikgu kasih merah ni kan. Macam mana mau cari luas segitiga? Masih ingat macam mana cari luas segitiga? Luas segitiga 1/2 darab tinggi darab tapak. Tingginya 8 darab dengan tapaknya berapa? 5 kan? Dapat berapa ni? 2 darab 1. 2 darab 4. 8. 4 darab 5. 20. So, untuk O ke A ini, sesarannya adalah 20. Halajunya 8 dalam tempoh 5 saat. Sesarannya 20. Macam mana tahu sesarannya? Sebab luas ini. Luas kawasan ini, kita kira luasnya ni. Luas graf ni, ini adalah sesaran. Kalau dia tanya O ke A ini pecutannya berapa? Pecutan sama dengan ini. Jarak mencancang bahagi dengan
jarak mengufuk, kan? Jadi 8 bahagi dengan 5. Halaju bahagi dengan masa. Jadilah pecutan 8/5. Okey? Okey, so tengok OA. Kecerunan OA adalah positif dan seragam. So, maksudnya dia bertambahlah, pecutannya seragam. Pecutan seragam. Okey, A ke B, halajunya kosong. Halajunya adalah malar, halajunya malar maksudnya halajunya sama aja. Pecutan motosikal adalah sifar. Okey, kecerunan BC adalah negatif. Okey, kecerunan ini adalah negatif. Jadi halaju berkurang, pecutannya pun negatif. Pecutan negatif tu kita panggil sebagainya pecutan. Okey. Kemudian yang CD ini kecerunannya adalah sifar. Halajunya sifar, pecutan pun sifar. Dia tidak ke mana-mana lah, di situ saja dia. Okey, untuk lagi faham. Okey, mungkin susah sikit memfahamlah kan. Kalau kamu ingat yang matematik kamu belajar masa menengah rendah tu, ini mudah sajalah. Okey, ini contoh untuk graf sesaran masa ya, sesaran melawan masa. Okey. Gerakan linear sebuah kereta mainan kawalan jauh. Okey, tengok soalan A. Berapakah sesaran kereta mainan itu selepas 4 saat yang pertama? Selepas 4 saat. Kereta itu selepas 4 saat yang pertama. Berapa sesarannya? Ini sesaran, ini masa 4 saat yang pertama kan? Ni. Di atas. Kan 4 saat. Okey, tengok ni. Bawa pergi sini. 6. So, sesarannya adalah 6. 6 apa? 6 meter. Di sini 6 meter kan? Jadi sesarannya 6 meter. Itu faham kan? Senang kan? Okey, lepas tu berapakah halaju kereta mainan itu dari masa 3 saat hingga 5 saat? Dia minta halajunya. Halaju macam mana mau cari? Sesaran bahagi masa. Okey? 3 saat hingga 5 saat daripada sini. 3 saat sampai 5 saat. Okey. So, kita kena tahulah berapa sesarannya. Okey. Halaju sesaran bahagi masa. So, kita kena tahu sesarannya berapa daripada 3 hingga 5 saat. Okey. Kita buat naik ni. Okey. Kalau 3 di situ dia kan 4. So, kalau 5 atas sini kan. Berapa ni? 8. Jadi, sesarannya 8. Tolak dengan ini 4. Sebab tu di sini 8 tolak 4. Okey. Bahagi dengan masa. Masanya 3/5. Berapa saat tu? 5 tolak 3, 2 lah. 5 tolak 3 saat. Jadi 2. Jadi 4 meter bahagi 2 saat sama dengan 2 meter per saat. So, ini adalah halaju. Boleh kan? Okey, ini graf sesaran masa yang kedua. Okey, contoh ya. Berapakah sesaran motosikal itu selepas 4 saat? Okey, selepas 4 saat. Okey. Okey, okey, ini 4 saat kan? 4 saat, naik atas sini berapa? Selepas 4 saat. 15 lah. 15 meter. Sesarannya 15 meter. Okey, halaju. Halaju sesaran bahagi masa 6 saat. Berapa halajunya? 6 saat hingga 12 saat. Ini. 6 saat sampai 12 saat. Okey. Halaju tadi sesaran bahagi masa. So, kita tengok dulu sesarannya lah. Kalau 6 saat, ni pakai pembaris ya. Jadi luruslah, janganlah kamu ikut cikgu ni. Okey. 6 saat 15 kan? 15. Kalau pula 12 saat, berapa itu? Berapa sesarannya tu? Di sini kosong lah. Jadi, kita mau dapat sesarannya kosong tolak dengan 15. Ini ya, kosong tolak 15. Lepas tu, bahagi dengan masa. Masa 12 saat tolak 6 saat. Jadi, kosong tolak 15, negatif 15. Kan? Negatif 15 per dengan 6. Okey, kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat ini. Negatif 2.5 meter per saat. Inilah halajunya. Maksudnya dia punya halaju tu negatif.
Kalau hal lajunya negatif, maksudnya dia laju. Lepas tu dia apa? Daripada laju. Kalau hal lajunya negatif, daripada dia laju, lepas tu dia jadi slow. Sebab tu di sini sesarannya jadi kosong. Sebab dia berhenti ni. Bila sesaran kosong, maksudnya dia berhenti. Okey. Ini semua, ini ialah kesimpulan lah untuk graf sesaran melawan masa. Okey. Ini kalau dia lurus macam ni, maksudnya hal laju objek seragam. Okey. Kalau lurus macam ni, ini kecerunan graf adalah sifar. So hal laju pun sifar, objek tidak bergerak. Okey, kalau macam ni kecerunan bertambah, hal laju objek pun bertambah. Okey. Dan kamu ingat ya, kalau graf sesaran masa, kecerunan graf ini mewakili hal laju objek. Kenapa? Sebab sesaran bahagi masa. Faham kan? Kalau tidak faham, tanya lagi cikgu ya. Okey, ini pula ialah graf pergerakan sebiji bola yang boleh diwakili oleh graf. Okey, tengok ya. Ini graf hal laju masa. Okey. Kalau graf hal laju masa, kecerunannya sama dengan apa? Hal laju masa. Masih ingat yang cikgu terangkan tadi? Kecerunannya sama dengan pecutan. Okey. Kecerunannya sama dengan pecutan. Luas graf sama dengan sesaran. Pandai. Okey, tengok berapakah sesaran yang dilalui oleh bola itu 4 saat yang pertama. Kalau dia minta sesaran, maksudnya dia mau luas graf. Tengok 4 saat yang pertama. Sini kan? Ini kosong sampai sini. Inilah. So, untuk dapatkan sesarannya, kita kena carilah luas graf ni. Macam mana mau cari luas graf ni? Tengok graf ni bentuk apa di bahagian sini. Yang cikgu kasih warna merah tu. Bentuk apa tu? Pandai. Bentuk segi 4. Jadi macam mana mau cari luas segi 4? Panjang darab dengan lebar. Panjangnya berapa ni? 0 sampai 4. So, di sini 4. Ini 0, 1. Jadi maksudnya 1. Jadi 4 darab 1. Jadi luasnya 4 meter. Jadi sesarannya adalah 4 meter. Senang kan? Okey, yang kedua, tentukan pecutan bola tersebut dari masa 8 saat hingga 12 saat. 8 saat hingga 12 saat. Okey, 8 saat hingga 12 saat ini. 8 saat hingga 12 saat. Dia mau pecutan kan? Okey, kalau graf hal laju melawan masa, pecutan ialah kecerunan graf. Ni nah. Kecerunan graf. Okey. Kecerunan graf. So, macam mana mau cari kecerunan? Kita tengoklah ni. Okey, ini. Sorry, bengkok lah. Okey, ini dia punya. Ini dia punya jarak mencancang. Ini jarak mengufuk. Okey. Okey, so tengok pada masa 12 saat. Hal lajunya kosong kan? Okey, yang 8 saat ni berapa? 3 kan? Kalau kita pergi sana 3. Jadi, 0 tolak 3. Kan? 0 tolak 3. Ya? Ini. 0 tolak 3. Lepas tu, masanya 12 saat tolak 8 saat. 0 tolak 3 jadi negatif 3. Per dengan 12 tolak 8, 4. Negatif 3 bahagi 4. Dapatlah negatif 0.75 meter per saat kuasa 2. Itu ialah pecutan. Okey, boleh kan? Senang kan? Okey, ini pula tengok. Tentukan hal laju apabila masa 4 saat. Ni, okey, ini 4 saat. Dia mau hal laju. Berapa hal lajunya? Tengok sini. 10 meter per saat. Masa 8 saat. Ni, 8 saat. Berapa hal laju? Tengok sini. Sebab ini graf hal laju kan paksi Y. Hal lajunya 15 meter per saat. Okey. Lepas tu B, cari sesaran pada selang masa 0 hingga 10 saat. Sekejap, cikgu ubah ni. Okey, kalau graf hal laju melawan masa,
Kalau dia minta sesaran, maksudnya apa? Sesaran sama dengan luas graf. Okey, ingat ya. Sesaran sama dengan luas graf untuk graf halaju melawan masa. 0 hingga 10 saat kan dia mau. 0 sampai 10 saat. Nih, yang sudah dikasih warna tu kan. Nah, tengok ni. Ini ya. Nah, ini bentuk grafnya. Sesaran kita kena cari luas. Okey, bentuk apakah itu? Okey, kalau tengok macam ni, ini bentuk apa tu? Itu bentuk trapezium kan? Tapi kamu ingatkah macam mana mau cari trapezium? Kalau ndak ingat, kamu tengok ni. Dia bagi dua dia. Lagi mudah kan? Ini segitiga. Warna purple ni segitiga. Warna hijau ni segi 4. So, kita carilah luas segitiga ni nah. Luas segitiga. Okey, segitiga 1/2 darab tinggi. Sama je lah. 1/2 darab tapak. Okey, tapaknya ni sini 6 kan? Itulah 1/2 darab 6. Darab dengan tingginya. Tingginya berapa ni? 15. Jadi 1/2 darab 6 darab 15. Dapatlah berapa? 1/2 darab 6 darab 15. 1/2. Okey dah. 1/2 darab 6 darab 15. Darab 6 darab 15. Dapatlah 45. Okey, lepas tu yang hijau tu, yang hijau itu segi 4. Ingat macam mana cari luas segi 4? Lebarnya ni berapa ni? Daripada 6 pergi 10. 10 tolak 6 berapa? 4 kan? So, di sini 4. Senang je kan? Okey, panjangnya berapa? 15. Jadi, 4 darab 15. 4 darab 15 berapa? 4 darab 15 sama dengan 60. Pandai. Jadi luas segitiga tambah dengan luas segi 4. 45 tambah 60 dapatlah 105. Senang kan? Okey. Sampai situ je untuk hari ini cikgu ajar. So, ini kerja rumah kamu ya. Nanti cikgu send di grup ya. Kamu kena jawab soalan ini. Dan nota yang kamu kena salin nanti pun nanti cikgu bagi tahu di grup slide mana yang kena salin. Okey, kalau ada apa-apa soalan, tidak faham, boleh tanya cikgu ya. Terima kasih. Bye.